Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi dan salam perpaduan SK Pekan 1 Truly Number One. Apa kabar semua? Harapan saya agar semuanya berada dalam keadaan yang sehat walafiat, sentiasa dalam rahmat Allah, diberikan ketenangan dalam menghadapi liku-liku kehidupan sepanjang tempoh pandemik ini. Suka saya memberi salutasi saya kepada rakan takbir SK Pekan 1, guru penolong kanan pentadbiran iaitu Cikgu Airul, guru penolong kanan HEM Cikgu Norma, guru penolong kanan co-curriculum Cikgu Ismit, guru penolong kanan PPKI Cikgu Faisal. Selalu panggil nama Picha, nama glamournya Picha, nama sebenarnya Faisal. Okey. Itu nama manja dalam sekolah, nama panggilan ya. Okey. Saya nak mengucapkan jutaan terima kasih atas komitmen yang begitu tinggi pada saya, walaupun pada musim-musim pandemik ini semua aktiviti berlangsung secara maya, namun saya melihat kesungguhan fikir-fikir saya dalam melaksanakan tugas pada tahap yang cemerlang. Terima kasih. Terima kasih. Kalau tuan-tuan, tanpa tuan-tuan, saya tidak akan dapat melaksanakan tugas saya dengan baik. Terima kasih. Sokongan para pentadbir sangat efektif dan tidak pernah turun kualiti tugas itu. Dan pada saya telah mencapai tahap cemerlang walaupun pada musim-musim pandemik ini. Kepada YDP PIBG, didoakan agar sentiasa sihat walafiat. Okay. Apa khabar YDP? Lama kita tidak bertemu kan akibat pandemik ini. Namun untuk makluman semua ibu bapa, walaupun kami tidak bertemu, aktiviti-aktiviti bersama PIBG tetap dilangsungkan dengan jayanya secara maya juga, dan baru-baru ini kita sangat gembira, sangat sangat bersyukur apabila YDP meluluskan permohonan peruntukan untuk memberi bantuan berupa wang tunai kepada segelintir ibu bapa yang telah terlibat, segelintir keluarga SK Pekan 1 yang terlibat dengan musibah COVID-19 ini ya. Jadi alhamdulillah, syukur, terima kasih YDP kerana meluluskan permohonan kami untuk memudahkan, meringankan sedikit beban ibu bapa yang terkesan akibat COVID-19 ini. Kepada warga guru SK Pekan 1, alhamdulillah, saya rasa guru-guru SK Pekan 1 semakin cekap, semakin profesional mengendalikan program-program pendidikan pembelajaran di rumah PDPR, pembelajaran di rumah secara maya menggunakan berbagai-bagai medium sosial, menggunakan Facebook. Terbaru-baru ini Majlis Khatam Al-Quran dikongsikan secara medium Facebook. Selain itu pula, sebelum ini guru-guru sedang aktif, bergiat aktif melaksanakan aktiviti Google Meet, PDPR secara online, pembelajaran di rumah secara online, di mana murid dan guru bersemuka secara online. Dan untuk maklumat ibu bapa, saya setakat ini memang berminat untuk turut serta melihat perkembangan pembelajaran murid secara online bersama guru-guru. Di sinilah saya melihat kesungguhan murid-murid untuk belajar walaupun daripada rumah. Okay? Dan saya harapkan agar kesungguhan ini akan memberi impak yang tinggi kepada murid-murid untuk mempersiapkan diri sebelum melangkah ke tahun baru, kelas baru kan. Ada yang masih kekal di sekolah rendah dan ada yang akan melangkah ke sekolah menengah. Jadi harapan saya agar semua siri-siri pembelajaran secara modul, menggunakan modul ataupun secara Google Meet ini atau apa saja akan memberi impak yang sangat tinggi kepada semua murid-murid SK Pekan 1. Saya dan seluruh guru SK Pekan 1 mahu
produk yang keluar daripada SK Pekan 1 adalah produk yang bermutu, yang berkualiti, yang akan disukai, yang akan memenuhi keperluan sekolah-sekolah lain, sekolah-sekolah menengah apabila menerima murid-murid kita, murid-murid SK Pekan 1. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya teruskan dengan berita saya pada pagi ini, saya ingin berkongsi satu berita tentang masih berkisar tentang pandemik COVID-19 ini, di mana tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, warga SK Pekan 1 segelintir daripada mereka telah pun terkesan dengan penularan COVID ini. Namun selepas saringan kedua, alhamdulillah, berita telah dikeluarkan oleh Jabatan Kesihatan dan memaklumkan bahawa semua keputusan saringan kedua ibu bapa dan murid-murid SK Pekan 1 adalah dalam keputusan negatif. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Sebenarnya berdebar-debar kami menunggu keputusan ini. Alhamdulillah, semuanya dalam keputusan negatif. Cuma hari ini tuan-tuan dan puan-puan, saya baru mendapat satu berita, ada seorang lagi ahli keluarga SK Pekan 1 yang disahkan positif COVID dan mereka sekeluarga diarahkan untuk berkuarantin. Kita doakan agar keluarga ini, murid ini dan seluruh keluarganya diberikan kekuatan, kecekalan hati dalam menghadapi dugaan ini. Ingat janji Allah, setiap dugaan pasti akan diakhiri dengan rahmat yang besar. Semoga semua dugaan ini akan menambahkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta kita, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya mulakan dengan berita minggu lepas. Saya mulakan dengan the big news of SK Pekan 1 last week, di mana pada hari Jumaat yang lepas, 78 orang murid kita telah berjaya mengikuti majlis khatam Al-Quran dengan begitu baik sekali, begitu baik, pada tahap yang cemerlang, bukan pada tahap yang baik, pada tahap yang cemerlang. Mereka ini para qari dan qariah SK Pekan 1, 78 orang daripada 130 orang telah pun menyertai majlis ini dengan jayanya. Manakala selebihnya lagi dalam 40 lebih lah tu kan, atau 50 kah, telah selesai mengikuti majlis selesai khatam Al-Quran bersama guru melalui pembacaan dalam kelas. Jadi di kesempatan ini saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada Ustazah Rafiza, Ketua Panitia SK Pekan 1, serta tim-tim Panitia Pendidikan Agama Islam kerana berjaya menganjurkan majlis khatam Al-Quran. Majlis Khatam Al-Quran ini adalah program rutin yang akan dilaksanakan oleh semua panitia agama di seluruh sekolah di Malaysia, ya. Namun pelaksanaannya pada kali ini adalah sedikit berbeza apabila penganjurannya dilaksanakan sepenuhnya secara maya. Alhamdulillah. Bagi ibu bapa yang ingin menyaksikan semula rakaman bacaan Al-Quran, majlis khatam Al-Quran ini, bolehlah melihat melalui laman Facebook. InsyaAllah dalam minggu hadapan, mulai hari ini, nantikan Facebook berkaitan majlis khatam Al-Quran ini. InsyaAllah penolong kanan pentadbiran Cikgu Airul akan mengongsikan link untuk ke laman Facebook itu dalam sedikit masa lagi. Untuk sekarang ni masih dalam proses memperbaiki semua penggambaran itu sebelum di-upload ke Facebook, ke media sosial Facebook. Harap bersabar, akan sampai waktunya tuan-tuan dan puan-puan akan dapat melihat sendiri bagaimana majlis ini dijalankan.
Dan saya juga ingin mengucapkan syabas dan tahniah pada semua ibu bapa, kerana saya tahu semua penganjuran, semua aktiviti-aktiviti yang dijalankan secara media sosial, secara online ini memerlukan bimbingan ibu bapa di rumah, memerlukan komitmen ibu bapa di rumah. Tanpa komitmen ibu bapa, tanpa kerjasama ibu bapa, kami tidak akan capai apa yang kami ingin capai. Okey, baik, seterusnya saya ingin memaklumkan kepada semua ibu bapa bahawa kita telah pun selesai dengan pentaksiran di dalam bilik darjah ya. Pentaksiran ini sebenarnya menggantikan peperiksaan akhir tahun. Memang sedikit mendukacitakan pada tahun ini kita tidak dapat melaksanakan peperiksaan pertama dan penggal pertama dan penggal kedua kerana penularan wabak ini ya. Namun penilaian murid masih terus dapat dijalankan. Walaupun peperiksaan tak dapat dijalankan, tetapi kita menggunakan kaedah lain untuk menilai murid-murid kita ya. Baik, dalam penilaian PBD ini, okey, kita melihat banyak peningkatan potensi akademik murid yang sangat memberangsangkan. Ini satu berita yang sangat membanggakan untuk seluruh warga SK Pekan 1. Walaupun kita dalam tempoh pandemik COVID-19 ini belajar secara maya, tetapi pencapaian pembelajaran anak-anak pada tahap yang sangat memberangsangkan. Dan saya ingin memaklumkan pada ibu bapa, keputusan penilaian ini akan diserahkan kepada ibu bapa secara personal message selewat-lewatnya seminggu sebelum cuti sekolah bermula. Maksudnya pada minggu terakhir keputusan ini akan disalurkan kepada ibu bapa secara private message ya, secara private untuk ibu bapa melihat sendiri pencapaian anak-anak. Dan saya harap apabila ibu bapa menerima keputusan ini, rajin-rajinlah ataupun carilah masa yang sesuai untuk berbincang dengan guru-guru berkenaan perkembangan potensi anak-anak ini ya. Jika baik, meningkat ataupun merosot, menurun, bincang dengan guru-gurunya bagaimanakah cara selanjutnya untuk membantu anak-anak tuan-tuan dan puan-puan agar tidak terus tertinggal. Okey, jika meningkat, mendapat keputusan yang baik, juga perlu dibincangkan bagaimana cara untuk mengekalkan agar anak-anak ini sentiasa berada pada tahap yang terus cemerlang ya tuan-tuan dan puan-puan. Baik, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, jika tuan-tuan dan puan-puan perasan ya, mulai minggu lepas sudah banyak aktiviti-aktiviti COCOM secara maya disalurkan ke dalam grup-grup WhatsApp anak-anak ya tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya ini adalah satu orang kata input tambahan kepada anak-anak SK Pekan 1 ya. Sebab kita faham apabila kita dilanda dengan wabak pandemik COVID-19, banyak aktiviti COCOM, sukan, PJK semuanya telah dihentikan dengan serta-merta. Okay, kerana ia melibatkan sentuhan fizikal. Jadi sekarang ini aktiviti sukan dan COCOM ini digantikan secara maya. Jika tuan-tuan dan puan-puan lihat, ada aktiviti pertandingan bola jaring, ada aktiviti pertandingan video tentang teknik-teknik melantun bola, okay, memainkan alat sukan dengan betul. Okay, ada berbagai-bagai video telah dikongsikan. Sebenarnya semua ini tuan-tuan dan puan-puan adalah untuk memberi ruang dan peluang kepada anak-anak tuan-tuan dan puan-puan supaya dapat mendapatkan markah yang sesuai, penilaian yang sesuai untuk diisi, untuk direkodkan dalam borang PAJSK. Borang PAJSK ini adalah salah satu elemen yang sangat penting untuk menilai pencapaian murid di dalam bidang sukan. Dan biasanya penilaian PAJSK ini adalah satu keputusan yang akan dibawa oleh murid tahun 6 apabila melangkah ke tingkatan 1. Jadi alhamdulillah akhirnya ada pendekatan terbaru untuk murid untuk murid menilai potensi diri dalam bidang
sukan dan kokurikulum. Alhamdulillah. Mungkin program ini akan diteruskan dan dikembangkan untuk aktiviti-aktiviti sukan yang lain pada masa akan datang. Rasanya itu sahaja tuan-tuan dan puan-puan berita aktiviti minggu lepas, dan seterusnya kita beralih kepada aktiviti seterusnya, aktiviti perhimpunan yang biasa kita lakukan, iaitu perkongsian maklumat mengenai program pendidikan civic kewarganegaraan dengan tajuk minggu ini, tanggungjawab terhadap jenayah cyber. Jenayah cyber. Jenayah cyber ini, jika Umi sebutkan perkataan ini, Umi yakin murid tahap 2 sudah faham apa maksud jenayah cyber. Antara kata lain, bagi murid tahap 2, perkataan jenayah cyber ini sudah tidak asing lagi bagi mereka. Namun bagi murid tahap 1, Umi rasa perkataan jenayah cyber ini adalah satu perkataan yang baru ataupun mungkin masih samar-samar bagi mereka, ya. Jadi Umi jelaskan di sini apa maksud jenayah cyber. Baik, jenayah cyber merupakan salah satu salah laku yang dipergiat di alam maya. Apa pula alam maya? Alam maya membawa maksud semua laman sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger dan sebagainya. Okey. Anak-anak perlu tahu, murid-murid SK Pekan 1 perlu tahu tindakan seperti mendedahkan identiti atau maklumat peribadi seseorang, yang kadang-kadang mungkin anak-anak rasa sebagai satu gurauan atau sebagai satu hiburan, saja-saja nak bersukaria, ataupun ada kalanya nak menyindir sebagai satu sindiran kepada orang lain. Biasanya perkara seperti ini boleh menyebabkan mangsa ataupun rakan yang ditujukan segala sindiran gurauan ini merasa tak puas hati, atau ada kalanya merasa kecewa, marah dan tertekan. Ada juga kes-kes tekanan yang serius ini menyebabkan murid tidak mau hadir ke sekolah, rasa kecewa sangat dengan kawan-kawan sampai tidak ada perasaan untuk suka datang ke sekolah, ya. Jadi perkara-perkara seperti ini akan mengundang rasa kecewa yang terlalu besar dalam diri seseorang yang menjadi mangsa jenayah cyber, sehingga ada kalanya mereka sanggup menyakiti diri sendiri, malah ada yang membunuh diri, ya. Baik. Ada juga perbuatan-perbuatan seperti ini menyebabkan perbuatan jenayah cyber ini menyebabkan mangsa jenayah cyber ini menghadapi masalah kemurungan atau antisosial, sehingga menyebabkan mereka menjadi suka bersendiri, tidak mau bergaul dengan orang lain akibat tekanan yang terlalu serius dan akibat tidak mau mencari jalan penyelesaian. Ada banyak jalan penyelesaian sebenarnya. Kita boleh bertemu dengan pakar kaunselor, kita boleh berbincang dengan ibu bapa mencari jalan penyelesaian, boleh membuat aduan-aduan ke balai polis bagi kes-kes yang rasanya berat untuk ditanggung, ya. Jadi jika anak-anak terlibat dengan kes-kes seperti ini, mangsa jenayah cyber, jangan diamkan diri. Mendiamkan diri untuk perkara-perkara seperti ini adalah bukan tindakan yang wajar, bukan tindakan yang betul. Ianya tidak akan menyelesaikan masalah, malah akan menjadikan ia satu beban dalam diri anak-anak sekalian, ya. Jadi dapatkan perkhidmatan yang sesuai dengan masalah-masalah yang dihadapi, ya. Umi nak jelaskan juga di sini, nak sampaikan
pastikan kepada semua anak-anak bahawa kalau anak-anak masih ingat, kita kan ada satu bilik kaunseling yang begitu cantik, begitu mempersona kan. Sesiapa saya masuk ke bilik kaunseling, kita akan terpersona dengan bilik kaunseling kita. Dan dalam bilik kaunseling kita ada 2 kaunselor yang begitu pakar, kaunselor yang begitu lemah lembut. Kaunselor-kaunselor ini bersedia memberi perkhidmatan, membantu anak-anak dan warga-warga SK Pekan 1 yang memerlukan perkhidmatan kaunseling. Jangan risau, rahsia anak-anak, rahsia warga SK Pekan 1 yang mengambil perkhidmatan, yang menerima perkhidmatan daripada kaunselor-kaunselor kami akan selamat dalam genggaman para kaunselor kami. Yang penting kita cari jalan bagaimana nak selesaikan masalah yang timbul, ya. Baik. Kepada anak-anak, okey, berhati-hatilah apabila berhadapan dengan kes-kes seperti jenayah cyber ini. Berhati-hati menggunakan semua media sosial yang ada, ya. Baik, sebenarnya jenayah cyber ini menjadi tanggungjawab bersama pihak sekolah dengan ibu bapa sebagai orang yang terdekat dengan anak-anak ini untuk membentuk mereka ke arah pengguna yang bijak. Okey. Tak heranlah mengapa tanggungjawab dalam menangani jenayah sosial ini dititik beratkan dalam mata pelajaran pendidikan sivik kewarganegaraan sejak sekolah rendah lagi sebagai pendidikan awal untuk anak-anak. Kita harapkan ianya akan memberi satu impak yang berkesan apabila ianya didedahkan dalam usia seawal sekolah rendah ini, ya, kepada anak-anak ini. Baik, Umi harapkan kepada semua anak-anak SK Pekan 1, semoga anak-anak SK Pekan 1 sentiasa memilih jalan bijak dan menghindari daripada terjebak dalam perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral seperti ini, ya. Baik, daripada Umi itu sahaja yang Umi dapat kongsikan bagi program titipan kasih kali ini, ya. Semoga memberi manfaat, sebaik-baik manfaat kepada semua yang mendengarnya. Sehingga kita berjumpa lagi dalam sesi seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.